Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8. Jadi alat ujian yang kami pilih dan kami ingin bentangkan kepada anda semua adalah alat ujian DAS. Okey, sebentar lagi saya akan terangkan apa itu alat ujian DAS. Kami akan terangkan, kawan-kawan saya juga akan terangkan bagaimana untuk menggunakan alat ujian DAS ini dan kelebihan yang ada pada alat ujian DAS ini. Okey, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu lah. Okey, bermula dengan saya, Muhammad Kariukum bin Jaafar, kemudian Muhammad Izzat bin Anwar, Nur Afini Mahidun, Nur Zahira Farhada binti Faizal, dan juga yang terakhir adalah Dayang Masita binti Ali Basar. Okey, jadi kita akan bermula dengan pengenalan dan saya akan terangkan daripada mana datangnya alat ujian DAS ni, siapa yang ciptakannya dan apa yang ada pada alat ujian DAS ini. Okey, mesti ada yang tertanya apa itu DAS, DASS. Jadi DAS ini adalah singkatan daripada depression, anxiety and stress skull. Okey. So DAS ini sebenarnya diciptakan oleh Peter Lovenborn pada tahun 1995. Dan untuk maklumat anda, sebenarnya DAS ini sebelum ini mempunyai 42 item, tetapi setelah diubah sesuai ataupun dipendekkan, ia menjadi 21 item sekarang. So apa yang sekarang yang alat ujian yang digunakan oleh mana-mana pihak menggunakan 21 item saja. Maksudnya diorang tak menggunakan 42 item tersebut. Seterusnya, DAS ini digunakan untuk mengesan tahap depression ataupun dalam bahasa Melayu adalah kemurungan, anxiety adalah kebimbangan dan stress adalah tekanan. Dan diorang menggunakan kaedah iaitu skala untuk mengesan tahap kesihatan mental seseorang itu. Jadi saya akan terangkan lagi apa pula itu skala, bagaimana digunakan untuk mengesan kesihatan mental pada seseorang itu. Seterusnya, DAS ni telah diadaptasikan kepada bahasa Melayu untuk kegunaan rakyat Malaysia. Jadi dulu dia diciptakan oleh Peter Lovenborn. Jadi Peter Lovenborn menggunakan bahasa Inggeris untuk diberikan kepada orang yang mengalami, untuk mengesan masalah mental pada seseorang itulah. Jadi bila dibawa ke Malaysia, kita menggunakan bahasa Melayu lah, bahasa kita, untuk memudahkan lagi, especially rakyat Malaysia untuk menjawab alat ujian tersebut. Okey, dan DAS ini digunakan di pusat-pusat kesihatan di Malaysia seperti hospital, klinik, pejabat psikologi ataupun klinik psikologi untuk mengesan tahap kesihatan mental seseorang itu. Dan ujian DAS ni digunakan sebagai pengesanan awal kesihatan mental selain dapat dikenal pasti melalui perhatian dan komunikasi. Jadi ini adalah langkah pertama yang digunakan untuk kita nak kesan masalah mental yang dihadapi oleh seseorang, selain daripada pemerhatian, daripada pandangan dan juga komunikasi daripada percakapan. Jadi diorang menggunakan kaedah awal ini untuk mengesan dengan lebih awal terdahulu tentang masalah mental seseorang itu ataupun kesihatan mental seseorang itu. Okey, dan yang terakhir sekali, DAS ini menggunakan skala permakan 4-point Likert scale antara 0 hingga ke 3. So, 0 ini menggambarkan atau menunjukkan penyataan yang tidak langsung. Jadi maksudnya tak ada langsung. 1 pula mewakili penyataan yang sedikit. 2 mewakili penyataan yang banyak ataupun kerap berlaku. So 3 adalah mewakili penyataan yang sangat banyak. Jadi 3 ni adalah di peringkat yang terakhir lah. So itu sahaja dari segi pengenalan. Kemudian saya akan gerak kepada tokoh. Jadi kita akan bergerak kepada tokoh, iaitu latar belakang tokoh lah. Okey, seperti yang saya maklumkan, dia diciptakan oleh Peter Lovenborn. Jadi siapa Lovenborn dan apa yang beliau lakukan sehingga beliau dapat untuk menciptakan satu alat ujian lah, iaitu alat ujian DAS. Okey, jadi bidang kajian Peter Lovenborn ialah pembelajaran bersekutu pada awalnya. Kemudian beliau membuat PhD di University New South Wales, iaitu UNSW, dan postdoc di University Cambridge dalam bidang penyaman haiwan. Kemudian beliau kembali ke Australia untuk melengkapkan ijazah dalam psikologi klinikal dan mengambil jawatan akademik pertama di Universiti Sydney.
Dan kemudian beliau kini bekerja di UNSW, di University New South Wales lah, di mana tempat beliau belajar dalam pembelajaran bersekutu manusia dan aplikasinya kepada gangguan klinikal seperti kebimbangan dan ketagihan. So, fokus kajian beliau sebenarnya adalah untuk memberi peranan proses kognitif seperti penanggulan dan jagaan dalam pembelajaran bersekutu. Jadi, latar belakang pendidikan beliau adalah bermula dengan degree psikologi di UNSW pada 1975. Kemudian menyambungkan pelajaran di pada PhD di UNSW pada 1980. So, yang ketiga adalah master dalam clinical psychology di UNSW. Jadi pada 1985. Jadi beliau menghabiskan pelajaran beliau daripada ijazah sarjana muda hinggalah ke master di University New South Wales. Okey, itu saja. Jadi saya serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk membentangkan tentang sejarah ujian DAS 21. Terima kasih. Assalamualaikum, saya dengan Masita binti Libasa, nombor matrik D193111880. Saya akan meneruskan pembentangan dengan sejarah dan tujuan ujian DAS 21. Okey. DAS pada mulanya diperkenalkan sebagai DAS 42 kerana ia mempunyai 42 item. Dibangunkan di University New South Wales, Australia oleh Peter Leviben dengan menggunakan sampel pelajar psikologi tahun 1. Selepas itu, ujian DAS ini diubah suai dan dipendekkan menjadi 21 item. Ini kerana bagi mengurangkan masa pengambilan ujian. Dan juga ia diterjemah dalam pelbagai bahasa termasuklah versi bahasa Malaysia. Ya, tujuan ujian DAS ini dijalankan iaitu poin yang pertama adalah untuk mengukur keadaan emosi seseorang. Selain itu, ujian ini juga dapat mendefinisikan keadaan emosi secara terperinci dari sudut signifikasi klinikal, dan juga ia dapat mengenal pasti serta mengukur tahap stres, kemurungan dan juga kebimbangan. Sekian, seterusnya saya akan serahkan pada Zahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nur Zahira Fahira binti Faisal akan menerangkan tentang pentadbiran ujian. Sebaiknya, ujian ditadbir di dalam bilik yang selesa dan lengkap dengan kemudahan seperti meja, kerusi dan lain-lain. Arahan di dalam borang perlu dipatuhi oleh calon. Langkah yang perlu diikuti: yang pertama, baca dan fahami pernyataan. Yang kedua, jangan mengambil masa yang lama dalam menjawab sesuatu pernyataan. Yang ketiga, bulatkan jawapan sama ada skala 0, 1, 2 atau 3 yang menggambarkan keadaan diri seminggu yang lepas. Yang keempat, tiada jawapan yang betul atau salah dalam menjawab setiap item. Yang kelima, masukkan skala markah jawapan mengikut kategori depression, anxiety ataupun stres. Akhir sekali, yang keenam, jumlahkan skala markah bagi setiap kategori bagi mengetahui keputusan tahap status kesihatan. Setiap skala DAS 21 mempunyai beberapa item yang berkaitan dengan apa yang diukur. Seperti yang kita tahu, ujian DAS mengukur tahap kesihatan kemurungan, kebimbangan ataupun tekanan seseorang. Dalam kemurungan, kita akan melihat sama ada dysphoria, putus asa, penurunan nilai diri, kutukan diri, kurang minat atau penglibatan, anhedonia ataupun inersia. Kebimbangan pula mengukur rangsangan autonomik, kesan pergerakan otak, kebimbangan situasi, pengalaman subjektif yang mencemaskan. Stres menilai perasaan gemetar, kesusahan untuk bersantai, rangsangan saraf, senang kecewa atau gelisah, mudah marah, overreaktif ataupun kurang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afini Mahidin, nombor matrik saya D20112698. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang kebolehpercayaan ujian DAS 21. Inventory, Depression, Anxiety and Stress Scale 21 item iaitu DAS 21 mempunyai nilai kesahan dan kandungan dan kebolehpercayaan yang baik dan diterima. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Ramli Musa dan Rohaila Maskat pada tahun 2020, DAS 21 item mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi untuk mengukur tahap kemurungan, kebimbangan dan stres seseorang dengan nilai alpha Cronbach antara 0.85 hingga 0.95.
nilai kebolehpercayaan ini diterima dan membuktikan DAS 21 item ini mampu mengukur aspek yang ingin diukur. Selain itu, untuk melihat tahap kebimbangan, kemurungan, tekanan dan jumlah skor daripada ujian DAS, bekali kebolehpercayaan bagi ujian ini dianggarkan sebanyak 0.897 iaitu 95% CI bersamaan dengan 0.890 hingga 0.904 untuk skala kebimbangan. Manakala 0.947 iaitu 95% CI bersamaan dengan 0.943 hingga 0.951 untuk skala kemurungan. Seterusnya 0.966 iaitu 95% CI bersamaan dengan 0.964 hingga 0.968 untuk jumlah skor. Nilai alfa Cronbach bagi lebih daripada 0.90 ialah sangat tinggi, 0.70 hingga 0.89 ialah tinggi. Dan akhir sekali 0.30 hingga 0.96 ialah sederhana dan kurang daripada 0.30 ialah rendah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kelebihan alat ujian DAS. Alat ujian ini ialah kita boleh mengetahui status kesihatan mental sama ada kita mempunyai masalah stres, masalah kebimbangan ataupun masalah kemurungan. Ianya merupakan panduan untuk mengenal pasti simptom dan sebagai indikator awal sama ada kita memerlukan rawatan kesihatan mental ataupun tidak. Ujian ini bukan sahaja boleh mengukur keadaan emosi kita, tetapi ianya juga boleh mendefinisikan keadaan emosi secara lebih terperinci dari sudut signifikasi klinikal dan dapat mengenal pasti tahap kemurungan, tahap kebimbangan dan sudah pasti juga tahap stres. DAS 21 mempunyai 21 item yang dibahagikan kepada 3 skala iaitu kemurungan, kebimbangan dan juga stres. DAS 21 sesuai untuk digunakan pada individu remaja dan dewasa yang berumur seawal 12 tahun. Setiap skala DAS 21 mempunyai 7 item yang berkaitan dengan apa yang diukur. Di dalam skala kemurungan, 7 item yang diukur adalah disforia, putus asa, penurunan nilai diri, kutukan diri, kurang minat atau pelibatan, anhedonia dan juga inertia. Manakala, skala kebimbangan mengandungi 7 item yang mengukur rangsangan autonomik, kesan pergerakan otot, kebimbangan situasi dan juga pengalaman subjektif yang mencemaskan. Di dalam skala stres pula, 7 item akan mengukur kesusahan untuk berehat, rangsangan saraf, senang kecewa atau gelisah, overreaktif dan juga kurang sabar. Akhir sekali, pengguna perlu memilih jawapan yang sesuai yang menggambarkan keadaan emosi mereka pada minggu yang lepas. Pilihan jawapan yang sesuai adalah di antara 0 hingga 3. Dengan 0 memberi erti tiada kaitan langsung dengan saya dan 3 memberi erti yang sangat berkaitan dengan saya. Perlu juga diingatkan bahawa tiada jawapan yang betul ataupun salah ketika menjawab setiap item dalam ujian DAS 21 ni. Selain itu, perlulah juga diingatkan bahawa ujian DAS ni bukanlah satu diagnosis. Namun keputusan ujian ini boleh digunakan untuk merujuk masalah yang dihadapi oleh individu kepada klinik kesihatan ataupun mana-mana pakar kesihatan mental. Jadi itu sahaja daripada saya tentang kelebihan alat ujian DAS 21. Jadi saya akan serahkan kepada presenter yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Anwar. InsyaAllah saya akan terangkan di bahagian penskoran. Okey, ujian DAS 21 item ini merupakan inventory versi pendek yang telah diubah suai daripada DAS 42 item. 42 item ataupun 21 item ni merujuk kepada soalan-soalan yang ada dalam ujian tersebut. Dan inventory ini telah diperkenalkan oleh Peter Lovenborn. Semua item dinilai menggunakan skala peringkat Likert dengan 4 pilihan jawapan iaitu tidak pernah, jarang, kerap dan sangat kerap. Jadi dalam ujian DAS 21 item ini mempunyai 3 subskala yang diukur iaitu stres, subskala kebimbangan, subskala kemurungan. Okey. Subskala kemurungan ni dia menilai putus asa, penurunan nilai hidup,
kekurangan minat ataupun pelibatan, rasa tidak ingin untuk teruskan hidup. Dan subskala kebimbangan pula, dia menilai rancangan autonomi, kesan otot rangka dan pengalaman subjektif mempengaruhi perasaan cemas seseorang itu tersebut. Manakala subskala stres pula, dia menilai perasaan gemetar, kesukaran untuk bersantai dan mudah rasa marah dan sebagainya, melibatkan stres-stres yang ada. Jadi, bagaimana kita nak mengira ujian tersebut? Jadi bagaimana kita boleh membuat ujian tersebut? Anda akan diberikan satu soalan, anda akan diberikan soalan yang mana dekat situ terdapat 21 item berserta skala yang telah ditetapkan. Okey, dekat situ ada skala tidak pernah, jarang, kerap dan sangat kerap. Dan di bawahnya telah ditetapkan markah-markah yang telah ditetapkan jugalah yang berkesesuaian. Jadi anda isi sahaja berdasarkan soalan yang diberikan juga. Sebagai contoh, soalan nombor 1, saya rasa susah untuk bertenang. Anda dapati kerap rasa susah untuk bertenang, jadi anda tandakan di bahagian kerap. Dan soalan-soalan seterusnya macam tu juga. Jadi setelah anda isi ke semua markah-markah yang ada berdasarkan item yang diberikan, anda boleh pergi ke bahagian panduan mengira skor. Di situ telah ditetapkan kotak-kotak soalan berdasarkan tanda yang berdasarkan apa yang anda tanda semasa di bahagian item tersebut. Anda letakkan mengikut soalan-soalan yang telah diberikan ataupun kotak yang telah diberikan. Lepas tu anda kira jumlah yang anda dapat. Setelah anda mengira jumlah yang anda dapat, anda boleh pergi ke bahagian skor saringan yang mana di situ telah ditetapkan markah ataupun nilai-nilai berdasarkan normal, ringan, sederhana, sangat teruk dan sebagainya. Jadi di bahagian nombor 3 pula akan diberikan keputusan ujian DAS. Di situ anda isi sahaja berdasarkan nilai yang anda dapat tadi di bahagian panduan mengira skor tu. Anda isikan saja di bahagian keputusan. Anda lihat, anda dapati stres anda 17 teruk. Jadi anda tulis di situ teruk. Anda dapati anxiety anda markah dia 10 teruk. Anda isi saja dekat bahagian keputusan tu teruk. Lepas tu anda dapati kemurungan pun contoh nilai dia 16 sangat teruk. Jadi anda isi saja di bahagian keputusan tu sangat teruk. Itu sahaja yang anda perlu buat untuk ujian tersebut. Jadi kesimpulannya, ujian DAS ini ia merupakan dia bukan satu diagnosis ataupun dia bukan satu benda yang didiagnos terus. Seseorang itu punya masalah kesihatan mental, tetapi ia merupakan satu panduan untuk kita kenal masalah yang kita sedang hadapi. Jadi setelah kita lihat, kita dapati kita mempunyai kemurungan yang sangat teruk ataupun anxiety yang sangat teruk, kita seharusnya merujuk kepada pakar-pakar ataupun doktor-doktor yang ada. Bukannya kita terus melakukan self-diagnose. Kita perlu mendapat rawatan daripada pakar-pakar yang ada ataupun doktor. Dan ini merupakan satu inisiatif pada kita untuk menjaga kesihatan mental kita sendiri. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.